April 2018. Inilah kali pertama aku mengembara dalam negara aku sendiri. Kali pertama aku travel tanpa bawa pasport aku. Aku ke Tawau, Sabah. Tujuan aku adalah untuk melihat tempat dalam negara aku sendiri dan cuba untuk mengenali orang tempatan di sini dan mempelajari budaya mereka. Kebanyakan orang tempatan di sini adalah dari suku kaum Suluk dan Bajau yang rata-rata mempunyai pertalian yang kuat dengan penduduk asal di Kepulauan Zamboanga di selatan Filipina. Segalanya bermula apabila aku mengenali seorang sahabat baru dekat sini, Yazman, yang merupakan seorang penduduk tempatan yang berbangsa Suluk. Lepas kita orang dah bersalaman dan mula menjadi kawan, dia mempelawa aku untuk tinggal dekat rumahnya di Kampung Selamat, sebuah perkampungan air di penghujung Bandar Sempurna. Inilah kali pertama aku masuk dalam sebuah kampung yang dibina di atas air. Masa aku sampai ni pula, air tengah surut. Jadi tempat ni nampak macam sebuah kampung yang dibina dekat atas kawasan lumpur. Nampak begitu daif. Aku rasa sedih pula bila tengok keadaan macam ni, kerana ada family yang duduk dekat sini, ramai budak-budak kecil. Dan jambatan ni pun nampak tak kuat. Kayu ni bila-bila je boleh patah. Memang membahayakan. Tempat ni sentiasa sesak dan bising. Kalau tak biasa, boleh jadi stres duduk dekat sini. Lepas dah sehari aku duduk dekat kampung ni, Yazman, kawan yang baru aku kenal ni, bawa aku naik botnya untuk melihat dengan lebih dekat perkampungan Sulu di sekitar lautan dekat Sabah ni. Masa mula-mula tu, aku rasa agak risau juga berada dekat kawasan perairan ni sorang-sorang. Pasal tempat ni pernah beberapa kali kena serang dengan lanun yang datang dari Kepulauan Sulu di bahagian selatan Filipina. Dan ada juga kes pelancong asing yang kena colik dekat sini. Lepas lebih kurang sejam kita orang bergerak dengan bot kecil yang dibina sendiri oleh Yazman ni, kita orang pun sampai dekat sebuah perkampungan air yang kecil, tak jauh dari Pulau Sibangkat. Ini memang in the middle of nowhere. Pasal kampung ni betul-betul terpencil, terletak betul-betul dekat tengah lautan. Yazman ada beberapa orang saudara dia yang duduk dekat sini. Jadi aku bernasib baik dapat experience untuk datang ke kampung air ni untuk tengok keadaan orang-orang dekat sini. Kampung ni ada lebih kurang 20 buah family yang duduk dekat sini, dan diorang ni semua adalah berbangsa Suluk. Masa mula-mula aku sampai, aku rasa agak kekok dekat sini pasal aku tak ada apa-apa pengetahuan tentang adat dan pantang larang orang-orang Suluk. Tapi pada masa yang sama, aku rasa teruja juga pasal dapat experience masuk kampung air macam ni yang bagi aku cukup eksotik. Benda pertama yang aku buat bila sampai sini adalah mula berkawan dan menyesuaikan diri dengan penduduk dekat sini. Dengan secawan kopi dan biskut, aku mula beramah mesra dengan penduduk Suluk dekat sini.
Diorang semua peramah dengan aku dan aku mula berkenalan dengan semua penduduk kampung dekat sini. Aku menghabiskan masa sehari suntuk cuma memerhatikan cara hidup diorang dekat sini. Dan dalam ramai-ramai, yang paling peramah dengan aku adalah budak-budak kecil macam ni. Mungkin kerana jarang ada orang luar masuk ke kampung ni, budak-budak kecil ni nampak very curious, terutamanya bila aku keluarkan kamera aku untuk filmkan keadaan kampung dekat sini. Pada masa yang sama, diorang ni nampak malu-malu tapi nakkan attention aku. Very playful. Mula-mula bila aku tengok keadaan dekat sini, diorang ni nampak macam miskin. Tapi bila aku fikirkan balik, mungkin itu cuma dari pandangan kacamata aku. Mungkin kerana aku membandingkan cara hidup diorang dengan cara hidup aku dekat kota. Tapi bila aku perhatikan secara dekat, diorang sebenarnya nampak very contented. Hidup diorang very relax, sentiasa tersenyum, sentiasa happy. Mungkin pada kacamata diorang sebenarnya, diorang tak rasa yang diorang ni miskin. Tapi hidup ni terasa begitu tenang dan bebas. Setelah seharian aku berada dekat kampung ni, aku pun pulang semula ke Semporna sebelum menjelangnya waktu malam. Aku mula berasa bersemangat untuk mengenal kaum suluk yang jauh dipinggirkan di lautan ni secara lebih dekat. Dalam perjalanan pulang aku ke Semporna, aku terasa begitu bebas berada di tengah lautan ni. Jauh dari masalah kehidupan di bandar dan berasa amat dekat dengan alam. Aku cuma dikelilingi lautan yang terlalu luas hinggalah mencapai ke kaki langit. Puas itu kamera pindah depan. Belakang. Dulu bola itu bawah. Zek. Pada keesokan harinya, aku pergi lagi dekat perkampungan Sulu di tengah lautan. Sekali lagi, aku bergerak dengan bot bersama Yazman dari Kampung Selamat di Semporna. Perasaan takut dan risau aku tu mula hilang perlahan-lahan. Dan aku mula rasa tenang dan happy sangat pasal aku dah mula menyesuaikan diri aku dengan Yazman dan orang-orang dekat sini. Bila aku sampai di perkampungan air yang sama, penduduk dekat sini telah pun mula sibuk bekerja untuk mencari segala punca rezeki di lautan yang begitu tenang dekat sini. Bagi diorang ni, lautan ni penuh dengan punca rezeki dan diorang tak pernah merasa susah hidup di tengah lautan macam ni. Aku pun menyatakan hasrat aku untuk mengikuti ke mana sahaja diorang ni pergi untuk melihat sendiri bagaimana diorang ni mencari rezeki di tengah lautan.
Inilah salah satu punca rezeki diorang dekat lautan, rumpai laut. Ini adalah cara diorang bertani dekat lautan dengan menanam rumpai laut. Diorang akan meletakkan botol-botol air plastik pada tanaman ni semua sebagai tanda supaya bot-bot yang melalui kawasan ni takkan terlanggar rumpai-rumpai laut yang ditanam dekat sini secara tak sengaja. Penanaman rumpai laut dekat sini amat lumayan, yang mempunyai harga sekitar 8 hingga ke 14 ringgit sekilo. Dan rumpai-rumpai laut yang ditanam dekat sini akan mengambil masa cuma lebih kurang 2 bulan sebelum ia boleh dituai. Lepas dah beberapa jam aku berada dekat tengah lautan untuk tengok orang-orang suluk ni menuai rumpai laut, aku pun balik semula ke kampung ni untuk melihat macam mana diorang memindahkan rumpai-rumpai laut yang dituai untuk dikeringkan pula. Diorang hasilkan banyak rumpai laut dekat sini dan ganjaran dia bagi aku cukup lumayan. Senang-senang je diorang boleh hasilkan lebih dari 10 tan rumpai laut dalam masa 2 bulan penanaman rumpai laut ni. Rumpai laut ni biasanya dijual di semenanjung Malaysia, Filipina dan pembeli yang paling besar sekali adalah daripada negara China. Jadi, inilah punca pendapatan utama penduduk-penduduk kampung dekat sini. Bila diorang dah kumpulkan semua rumpai-rumpai laut ni, diorang akan mengambil masa lebih kurang seminggu untuk mengeringkan hasil tanaman ni sebelum boleh dijual kepada peniaga-peniaga Cina dekat Bandar Semporna. Selain daripada tu, diorang juga selalu turun memancing untuk mendapatkan makanan lain macam ikan, udang dan kerang. Baru beberapa hari aku duduk dengan orang-orang suluk dekat kampung yang terpencil ni. Aku rasa macam dah macam-macam benda baru yang aku dapat belajar. Oh. Cuma seminggu yang lepas, aku tak pernah tahu pun adanya tempat macam ni. Tak pernah sangka pun yang ada orang boleh mendirikan satu kampung jauh di pertengahan laut. Tapi hari ni, aku dapat melihat dan merasai sendiri yang adanya kehidupan yang amat indah di suatu tempat yang begitu terpencil, jauh di tengah lautan lepas yang terbentang luas.
rasa macam tak cukup duduk dekat sini cuma beberapa hari. Jadi sekarang ni, aku bercadang untuk tinggal terus dekat kampung ni kerana aku betul-betul nak mengenali masyarakat yang bagi aku begitu unik yang tinggal di tempat yang amat terpencil macam ni dengan lebih dekat. Aku pun sebenarnya nakkan pengalaman baru tinggal di tengah lautan macam ni. Pasal bagi aku, tempat ni begitu eksotik dan orang-orang dekat sini pun dah mula melayan aku macam family diorang sendiri. Wallah. Smile.